تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. Amma ba'd. Untuk malam ini kita sambung balik ayat 26. Ayat ini telah kita baca minggu lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbih. Qul inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan, Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan begitu juga Dia yang menyempitkan rezeki. Dan mereka itu, yakni orang-orang yang kafir, bergembira dengan kehidupan di dunia, dan tiadalah kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat kecuali kesenangan yang sedikit. Dan orang-orang kafir berkata, kenapakah tidak diturunkan kepada Muhammad itu suatu ayat, suatu tanda, bukti daripada Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia memberi hidayah petunjuk kepadanya akan sesiapa yang kembali kepadanya. Itu ayat 26, 27. Ayat 26 di awalnya berhubung dengan soal rezeki, dan terdapat kalimah yasha'u. Allah Ta'ala meluaskan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia jugalah yang menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Di akhir ayat 27 sekali lagi kita bertemu dengan perkataan yasha'. Qul innallaha yudhillu man yasha'. Katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki. Jadi permulaan ayat 26 dan di akhir ayat 27 persoalannya tentang qada dan qadar. Ada kaitan dengan qada dan qadar. Salah satu rukun iman yang wajib kita percaya dengannya, iaitu Allah Ta'ala menjadikan alam ini, seluruh makhluk termasuk kita, terikat dan tertakluk kepada hukum qada dan qadar. Termasuklah ketentuan Allah Ta'ala kepada makhluknya dalam bab rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Ta'ala dialah yuwassi'ur rizq, ar-rizqa ala man yasha'. Dialah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, kerana Dia mengetahui bahawasanya pada si hamba itu ada kebaikan tertentu, ada hikmah, dan Allah Ta'ala melakukannya mengikut hikmah dan keadilannya. Bisarfin nazar, dengan dipalingkan pandangan, yakni tidak dipedulikan sama ada manusia itu mukmin ataupun kafir. Dan Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, sekalipun kepada orang mukmin, sebagai ibtilaan wa ikhtibaran, sebagai suatu ibtila, cobaan dan ujian. Atau boleh jadi dalam bentuk ziyadatan fi ajrihi, untuk menambahkan pahalanya kerana disempitkan rezekinya. Adapun Allah Ta'ala meluaskan rezeki bagi orang kafir sebagai istidrajan, sebagai suatu istidraj, cara untuk menarik mereka sedikit demi sedikit semakin jauh dalam kesesatan. Baik, di sini kita melihat berhubung dengan bab rezeki, Allah Ta'ala melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia jugalah yang menyempitkan rezeki. Rezeki itu datang daripada Allah. Kita hanya berusaha. Kalau Allah Ta'ala kehendaki bahawa usaha kita itu berhasil menepati kehendaknya, maka kita akan dapat. Jadi berhubung dengan persoalan kekayaan, kemiskinan, sememangnya ia termasuk qada dan qadar daripada Allah secara umumnya.
Di sini kita tidak boleh pertikai soal kita kata Allah Ta'ala itu adil atau tidak. Memang Allah Ta'ala bersifat maha adil. Kenapa dia memilih-milih orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni rezekinya banyak, orang ni sikit? Kenapa Allah Ta'ala tidak jadikan semua manusia kaya? Kenapa tidak jadikan manusia semua sama rata? Hikmahnya kita tak tahu. Kerana kita adalah hak dia dan dia berhak untuk jadikan kita mengikut kehendaknya macam mana. Baik secara umumnya persoalan kaya dan miskin ini terletak di bawah qadar dan qada yang Allah Ta'ala tentukan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ayat dalam surah Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tiadalah suatu pun binatang ataupun makhluk yang melata, yang merayap di atas muka bumi kecuali telah Allah Ta'ala tentukan rezekinya. Rezekinya terserah kepada Allah. Dalam ayat lain surah Al-Ankabut, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Dan apa sahaja makhluk yang melata di atas muka bumi, manusia atau binatang, maka Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya. Tidaklah engkau Muhammad yang memberikan rezeki kepadanya, tetapi Allah Ta'ala dialah yang memberi rezeki kepada makhluk itu. Baik, secara lebih terperinci persoalan kaya dan miskin ini kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Dan saya petik daripada sebuah buku yang sangat baik, saya cadangkan, cuba cari, rasa ada di Ja'far Rawah, 47 persoalan qadar dan qada. Sebab persoalan ini kita kena belajar qadar dan qada dan qada ni kita kena mengaji. Ia suatu ilmu yang sangat kompleks. Ilmu yang sangat kompleks. Kadang-kadang kita baca ayat ni kita nampak antara satu ayat dengan ayat lain seperti bercanggah. Sebenarnya mungkin kefahaman kita, ilmu kita tidak seberapa menyebabkan kita tidak faham. Dan penulis ini cuba susun berdasarkan kaedah soal jawab. Ada 47 persoalan dan soalan itu dijawab. Salah satu soalannya soalan ke-32 berbunyi kekayaan kemiskinan, adakah ia termasuk qadar dan qada daripada Allah? Maka dalam jawapan yang dia berikan di antara ayat ada mari ialah ayat yang kita baca, ayat 26 surah Ar-Ra'd. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Ta'ala yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dia jugalah yang menyempitkan rezeki. Banyak lagi ayat yang lain seumpamanya dalam surah Baqarah 245, kemudian dalam surah Sabah ayat 56. Oleh kerana itu, jika kita melihat semua manusia, di antara mereka ada yang Allah Ta'ala luaskan rezekinya, dan ada orang yang Allah Ta'ala sempitkan rezeki. Semua ini berlaku sama ada dengan manusia itu tidak melakukan apa-apa usaha atau dengan usaha yang sedikit. Ada juga orang yang menjadi luas rezekinya padahal dia tidak buat apa satu. Apa contohnya? Contohnya kalau seseorang itu dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, maka tiba-tiba dia menjadi kaya setelah ibu bapanya meninggal dan dia mewarisi kekayaan padahal dia tidak buat kerja apa-apa, sekadar harta warisan melalui kaedah diwarisi. Ada juga orang yang pada awalnya kelihatan miskin, lalu tiba-tiba menjadi kaya sebab menang dalam pertandingan tertentu. Menang, tiba-tiba dapat RM 1 juta, jadi jutawan segera. Masuk pertandingan tertentu, tiba-tiba dia rasa mereka awal masa depan dia gelap, tiba-tiba dia menjadi kaya serta-merta. Tetapi ujian kekayaan lebih besar keburukannya daripada ujian kemiskinan. Cuma ramai kita keliru dengan sebab satu hadis yang berbunyi kadal faqru yakunu kufran. Hampir-hampirlah kefakiran membawa kepada kekufuran. Sebab kita ada faham fakir dengan miskin serupa, tak serupa. Sebab tu ada dalam hadis Nabi minta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di hari kiamat dalam kalangan orang-orang miskin. Nabi tak minta Allahumma ahyini fakiran wa amitni fakiran, lain. Antara fakir dengan miskin lain. Maka dengan sebab itu kita bila silap untuk kita melihat
dua kalimah yang kita rasa sama tapi sebenarnya tidak sama, maka telah dibuat suatu konklusi, satu kesimpulan yang silap. Sebenarnya keburukan daripada kekayaan lebih besar daripada keburukan kemiskinan. Sebelum itu lupa, ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min fitnatin nar wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil qabri. Aku berlindung denganmu berlindung denganmu daripada azab api neraka, daripada fitnah api neraka, daripada azab kubur, berlindung daripada fitnah kubur. Kemudian menyusul doa, wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Aku juga berlindung daripada keburukan fitnah ujian kekayaan, daripada keburukan ujian kefakiran. Sama ada miskin atau fakir, kedua-duanya adalah bentuk fitnah, cobaan, ujian. Tapi dalam hadis tu kalau perhati, kenapa Nabi sebut hak kaya dulu? Dia mai hak kaya dulu, wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina, lepas tu barulah wa a'udzubika min syarri fitnatil faqri. Aku berlindung denganmu daripada keburukan fitnah kekayaan, dan barulah menyusul berlindung daripada fitnah cobaan dengan sebab kemiskinan. Besar hak kaya lagi. Di sini mana-mana ayat kita jumpa kebanyakan disebut yabsutur rizqa liman yasha, kul innallaha yabsutur rizqa liman yasha, kecuali ada setengah ayat yang mendahulukan menyempitkan rezeki. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, contoh dalam surah Baqarah. Tapi kebanyakan ayat bab rezeki dia start dengan dilapangkan rezeki, bukan disempitkan rezeki. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramana. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya dengan cara diberi kekayaan, fa akramahu wa na'amahu, beri nikmat, lalu dia kata Tuhan telah memuliakan aku. Tetapi tiba-tiba dia kalah, dia tidak sedar dia diuji dengan kekayaan, maka dia rasa Tuhan memuliakan ia dengan kekayaannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, adapun ketika Allah Taala menguji dia dengan cara disempitkan rezekinya, lalu dia berkata wa fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan telah menghina aku. Dia sedar bahawa kemiskinan itu, kefakiran itu suatu ujian. Dia tidak sedar bahawa kekayaan itu juga suatu ujian. Maka dengan sebab dia rasa dia mulia, dengan sebab ada harta, tiba-tiba dia terpesong daripada jalan yang benar. Tidak semualah bagi orang yang tidak dapat hidayah dalam hartanya. Tapi sebenarnya fitnah ataupun ujian kekayaan lebih besar risikonya berbanding dengan fitnah kemiskinan. Jadi setiap ketentuan Allah bagi hamba-Nya ada hikmah yang kita tak tahu. Maka semua ini Allah Ta'ala uruskan agar manusia dapat hidup bersama antara satu sama lain. Baik, adapun orang yang kita lihat, tadi orang yang asal miskin tiba-tiba tiba-tiba jadi kaya juga sebab menang dalam pertandingan. Ataupun orang yang asalnya kaya, apabila ditimpa dengan musibah, berniaga, muflis dalam perniagaan, ditipu oleh rakan kongsi contohnya, tiba-tiba rumahnya terbakar, dimasuki perampok, pencuri, hartanya hilang, harta dalam rumah hilang, tiba-tiba perniagaan dia jatuh muflis, harta ada dalam bank ditahan oleh pihak berkuasa, serta merta jadi miskin. Daripada asal kaya jadi miskin, hak miskin jadi kaya. Allah Ta'ala boleh ubah dengan kehendak dia boleh ubah, sebab ada hikmah yang kita tak tahu. Mereka yang kaya tidak akan dapat hidup selesa melainkan dengan adanya bantuan mereka yang miskin. Sementara mereka yang miskin pula tidak dapat hidup selesa tanpa bantuan mereka yang kaya. Jadi Allah Ta'ala wujudkan dunia ni seimbang, ada miskin, ada kaya. Sebab tu saya sangat tidak bersetuju apabila ada orang-orang tertentu yang menubuhkan sebuah, apa yang disebut apa dia, yayasan basmi kemiskinan. Mana, tak tahu negeri mana ada. Baik,
Hak lebih betulnya yayasan mengurangkan kemiskinan boleh, tapi kalau basmi dengan maksud nak hapuskan, kita mengatakan mustahil. Bermakna kita cuba melawan suatu fitrah ketentuan Allah bagi kehidupan makhluknya, bahawa Allah Ta'ala menetapkan ada orang miskin, ada kaya. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tidak akan mungkin berlaku bahawa semuanya akan jadi kaya, kecuali keadaan, kecuali setelah dunia hampir kiamat. Kalau kita belajar dalam bab tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar kiamat, salah satu tandanya istifadatul mal, harta melimpah ruah. Siapa satu mereka tidak ada orang miskin. Dan apabila ada orang kaya mahu mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada fakir miskin, tidak ada siapa yang boleh terima. Dia kata, aku tak boleh terima zakat sebab aku pun kaya juga. Akan tiba satu masa nanti setelah dunia hampir kiamat, selagi belum tiba masanya, keadaan kita macam biasa, ada miskin, ada kaya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 32 surah Az-Zukhruf. Boleh rujuk dalam surah Az-Zukhruf, cuba baca dalam mana-mana edisi Quran yang ada tafsirnya. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhan kamu? Maksud rahmat di sini merujuk kepada rezeki. Ayat ini kalau kita baca daripada awal, dia ada kaitan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh apa dia? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim. Situ baulah ahum yaksimuna rahmat rabbik. Ayat ini dia ambil tengah. Awal ayat itu berbunyi wa qalu laula. Mereka berkata, kenapakah tidak diturunkan Quran ini kepada rajulin minal qaryatayn, kepada seorang lelaki daripada dua buah kampung yang besar ini. Kampung ni merujuk kepada kalau tak silap, satu tu Taif, yang kedua Mekah, kalau tak silap atas tafsiran yang ada di situ. Maka kemudian Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhan kamu atau kami yang membahagikannya? Maka jawapannya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kamilah yang membahagikan di antara mereka kehidupan mereka semasa hidup di dunia, dan kami meninggikan setengah mereka di atas setengah yang lain, supaya sebahagian mereka akan mempergunakan sebahagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, setengah tu boleh menggunakan setengah yang lain. Orang kaya mungkin dia rasa tak mahu letih bawa kereta, dia boleh sewa, dia boleh guna driver, pemandu. Maka dia bayar setiap bulan gaji kepada pemandu dia. Pemandu ni asalnya orang yang mungkin dia tidak ada pekerjaan, tapi dia mendapat rezeki dengan sebab bekerja sebagai pemandu di rumah orang kaya. Maka si kaya ni telah menggunakan hartanya untuk membolehkan orang yang tidak ada kerja ni bekerja dengan dia sebagai pemandu dia, sebagai driver dia. Mungkin orang kaya ni tak cukup masa nak mengemah rumah dia, maka dia guna pembantu rumah. Rumah dia ada kebun, ada taman, dia tak ada masa nak, maka dia ada tukang kebun. Dengan sebab harta itulah dia boleh beri peluang kerja kepada orang lain. Itu yang Allah Ta'ala maksudkan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kehidupan ini berlaku begitu, dan tidak timbul soal mana siapa yang lebih mulia, lebih hina. Bukan bermakna majikan tu bila kaya bermakna dia mulia dan orang bawah dia, driver dia, tukang kebun dia, pembantu rumah tu hina. Tak. Mulia hina bukan soal kerja, tapi soal bagaimana seseorang itu di sisi Allah. Kalau di sisi Allah Ta'ala dia lebih bertakwa dan dia lebih patuh kepada Allah, mungkin driver walaupun kerja sebagai driver, pemandu, tetapi di sisi Allah dia lebih mulia berbanding dengan majikan dia, bos dia yang tidak bertakwa. Sebab itu persoalan harta ni tidak menjadi perkiraan di sisi Allah sama ada itu mulia ataupun tidak. Itu adalah penilaian manusia. Penilaian Allah Ta'ala adalah penilaian hati kita, sama hati kita dekat dengan Allah ataupun tidak. Seandainya Allah Ta'ala meluaskan rezeki kepada semua manusia,
dia akan berlaku tindakan melampaui batas dengan melakukan pelbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama manusia dan kehidupan. Itu boleh rujuk dalam ayat surah Asy-Syura ayat 27. Baik. Poin yang kedua, kaya dan miskin Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang berusaha mencarinya. Ini kaya dan miskin dengan sebab dia berusaha. Tadi kaya dan miskin secara umum, we belakang. Sama ada orang kafir, orang beriman, sama ada orang yang bagaimana sekalipun, Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala boleh tukar. Orang yang dulunya kaya tiba-tiba jadi miskin, orang dulu miskin bertukar jadi kaya. Tapi di akhir zaman telah disebut tadi akan berlaku kekayaan sehingga harta melimpah ruah. Salah satu tanda kiamat masa apabila Jibril alaihissalam datang bertemu Nabi bertanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan. Kemudian tiba kepada soalan mata sa'ah, bilakah kiamat? Boleh rujuk dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua, iman, Islam, ihsan. Lalu Nabi tanya, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tetapi aku boleh mengkhabarkan tentang beberapa tanda-tandanya. Salah satu tanda yang Nabi sebut ialah di mana orang-orang yang kerjanya sebagai ri'a'us syai, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Dulu miskin bawa kambing, tapi Allah Ta'ala beri rezeki kaya dengan sebab nego kambing, jual kambing. Dalam contoh dalam hadis itulah ri'a'us syai. Asya daripada asyatu, syiahu, bawa kambing biri-biri kaya buat bangunan besar. Dulu miskin. Maknanya kekayaan berlaku dengan cepat itu salah satu tanda kiamat. Kalau kita tengok orang itu dulu susah, sekarang jadi miskin, maka kita kena sedar bahawa ini di antara tanda-tanda kiamat. Bukan bermakna kekayaan itu disekat dah. Boleh nak kaya, tak ada masalah, tetapi ia salah satu tanda kiamat apabila kekayaan mengatasi kemiskinan. Jadi berhubung dengan kaya miskin berdasarkan kepada usaha manusia, sesiapa yang mencari rezeki sama ada dengan cara bekerja, berniaga, bertani, usahakan ladang dan sebagainya, maka Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka dengan kadar yang sesuai mengikut kehendaknya. Adapun sesiapa yang tidak mencari, maka Allah Ta'ala tidak beri rezeki kepadanya. Dalam bab rezeki dia ada kait rapat dengan usaha. Lepas kita usaha, kita perlu bertawakal. Seekor burung yang kecil, dia tak ada apa, dia tak ada tangan, dia ada mulut paruh dia dengan dua kaki yang kecil. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia boleh terbang. Burung ni boleh terbang. Usaha dia hanyalah terbang. Terbang untuk cari rezeki, tapi untuk buat kerja sebab kita tak boleh. Untuk memikir sebab kita tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya dia keluar tu satu kerja. Maka Rasulullah membuat perbandingan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, yakni setelah kamu berusaha dan bekerja, bertawakal dalam soal rezeki. Dalam bab rezeki kita mesti bertawakal setelah kita berusaha. Dia tak boleh bertawakal tak pergi kerja, tak apa, saya bertawakal sampai masa tu habis rezeki ni tu tulis je. Dia kata Allah Ta'ala tulis dah rezeki hari ni boleh banyak mana. Dia cakap pun tak kerja pun akan siapa juga, tak kena tu, salah. Sebab rezeki tu dia akan turun dengan melalui sebab dan musabab. Sebab kita bekerja, maka Allah Ta'ala menjadikan ia sebagai apa dia, ialah penyebab kepada turunnya rezeki. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, la razaqakum, nescaya dia akan beri rezeki kepada kamu. Rezeki dia ada kaitan dengan tawakal. Tapi tawakal tu dia mari selepas usaha, lepas kerja. Nescaya dia akan memberi rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan.
Di mana burung tu Nabi kata ia keluar pada waktu pagi dengan perut yang kosong dan dia pulang balik waktu petang dalam keadaan perutnya kenyang. Kenapa Nabi buat perbandingan dengan burung? Sebab tak ada benda dia boleh buat burung kecuali terbang, cari rezeki tempat lain. Sebab dia tahu rezeki itu dia akan mari bok jatuh dari sara dia kena keluar. Bab tawakal juga dalam bab ibadat haji ada dalam hadis Sahih Bukhari. Apabila rombongan haji daripada Yaman datang ke Mekah untuk menunaikan haji, lalu apabila ditanya kepada mereka, adakah atazawwaduna, adakah kamu sudah berbekal, bawa bekal adakah daripada Yaman ke Mekah? Nahnu mutawakkilun, kami di golongan yang bertawakal. Tak payah buat rezeki sama tengah jalan. Kalau ada orang nak bagi ke apa rezeki sebanyak, ya boleh lah. Tuhan tentu dah rezeki hari ni. Tindakan seperti itu tidak betul dan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal rezeki betul memang Allah Taala telah tentukan, tapi perlu kepada sedikit usaha kita untuk membuat bekalan, membolehkan kita meneruskan perjalanan untuk Mekah menunaikan haji ke umrah, lepas tu balik. Cukup. Kalau tak cukup, tak boleh kita kata biarlah, tak ada pun nanti siapa rezeki ada orang tolong. Maka oleh kerana tindakan tersalah, maka turunlah ayat dalam surah Baqarah, ayat dalam bab haji, al-hajju ashhurun ma'lumat, sampai kepada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kamu. Maksudnya berbekallah kamu dalam melaksanakan ibadat haji. Tapi sebaik-baik bekalan untuk bertemu dengan Allah adalah at-taqwa. Bekalan takwa untuk ke akhirat, bekalan takwa untuk di dunia perlu kepada adanya keperluan yang dapat mencukupkan hajat kita. Oleh kerana itu banyak kali kita jumpa dalam Quran, kita temui dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia mencari rezeki dan berusaha untuk mengembara di atas muka bumi. Di antaranya ayat yang biasa kita baca dalam surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sifatnya dhalulan, mudah untuk kamu, gilah mana-mana, maka disuruh kita berjalan. Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur, dan makanlah daripada rezekinya. Perintah untuk makan rezeki itu dia mari setelah datangnya arahan supaya famshu fi manakibiha, berjalanlah. Tak boleh kita dicokos. Sebab tu sekali-sekali kita kena fikirlah, bagi orang yang bekerja makan gaji ni mungkin payahlah sebab kita terikat dengan majikan. Kalau orang kerja sendiri, sebaiknya semolanya kita perlu daripada semasa ke semasa fikir apa yang perlu kita buat. Adakah perlu kita bekerja dengan berada di tempat kita, atau kita beralih angin, cari angin baru, buka cawangan syarikat kita tempat lain ke? Mungkin di tempat lain tu lebih, dia punya suasana perniagaan itu lebih kondusif ke? Dia punya pelanggan itu lebih berhajat kepada produk yang kita jual. Sebab Quran menyatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini bersifat mudah untuk kita gerak mana-mana. Maka dengan sebab itu berjalanlah kamu pada setiap penjurunya. Wa kulu mir rizqihi, makanlah daripada rezekinya. Perintah makan daripada rezeki itu dia mari setelah arahan supaya gerak. Gerak tu maknanya kerja tu. Baik, itu satu dalam bab kerja dan rezeki. Sebab tu dalam Islam kerja ni dia anggap ibadat. Apabila kerja tu kerja yang halal dan diniatkan kerana Allah. Peringkat awal semasa turunnya ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk kamu solat di waktu malam. Maka turunnya perintah supaya bangun solat malam. Adalah lebih kurang setahun lebih. Qiyamul lail ini wajib bagi Nabi dan para sahabat, wajib. Ayat ini turun ketika solat 5 waktu belum difardukan lagi. Kenapa ayat surah Al-Muzammil diturunkan awal dakwah Nabi di Mekah, ketika solat 5 waktu belum ada lagi. Yang ada hanyalah solat sunat. Ada setengah ulama kata masa tu solat sunat sebelah petang 2 rakaat, sebelah pagi 2 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, bertasbihlah memujinya pagi dan petang. Ada ulama tafsir mengatakan maksud tasbih ni solat sunat 2 rakaat pagi 2 rakaat petang. Bila tu? Sebelum diwajibkan solat 5 waktu. Tetapi pada masa tu juga ada solat malam. Tapi solat malam sebentar aja, sekitar setahun lebih. Atau boleh jadi tak sampai. Setelah turunnya ayat terakhir, ayat 20 dalam surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau ya Muhammad bangun di waktu malam sama ada dengan kadar 1/2 malam, 2/3 atau kurang daripada kadar itu. Allah Ta'ala mengetahui ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya ada orang yang berjihad fi sabilillah, dan ada juga orang lain wa akharuna yadribuna fil ardi yabtawuna min fadlillah. Ada juga segolongan lain yang berjalan di atas muka bumi kerana mencari rezeki daripada Allah. Wa akharuna yadribuna fil ardi, ada golongan lain yang berjalan di atas muka bumi yabtawuna min fadlillah, mencari kurniaan Allah, rezeki. Maknanya orang zaman dulu buat rezeki ni dia jalan jauh. Bila jalan jauh, letih. Bila letih, macam mana nak bangun tengah malam? Jadi atas sebab 3 faktor, sakit dengan sebab tidak mampu mengira faktor sakit, faktor berjalan untuk mencari rezeki, dan yang ketiga faktor berjihad fi sabilillah, maka hukum solat malam yang asalnya wajib menjadi sunat. Asalnya wajib, tahajud ni asal dulu wajib, tapi kemudian menjadi sunat. Salah satu sebab kepada menjadi sunat kerana ramai orang zaman dulu untuk cari rezeki ni kena jalan jauh. Kita kena faham. Sila rujuk dalam ayat 20 surah Al-Muzammil, sehingga ulama tafsir mengatakan besarnya pahala mencari rezeki yang halal, sehingga Allah Ta'ala meletakkan ayat tu bersama dengan perintah berjihad dan juga perintah untuk berjihad. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtawuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada golongan lain yang berperang pada jalan Allah. Jadi sebenarnya bab rezeki ni dia lebih kepada kena gerak. Kita kena gerak, kita kena usaha. Betul lah setiap hari kita kerja pun kita gerak juga, tidak kerja dalam rumah. Mungkin ada setengah orang kerja dalam rumah. Zaman ni dunia semakin canggih. Orang kerja dia ni buat produk dalam rumah. Lepas tu dia pasarkan produk dia melalui internet, buka website. Lepas tu orang cari buat search cari mana, dia pun okey, terima tempat secara online, dia pun packing barang-barang hantar. Maknanya dunia sekarang ini lebih canggih. Rezeki boleh dicari walaupun tidak bergerak. Tapi asalnya rezeki itu perlu dicari dengan kita bergerak. Asalnya. Ini semua hak berlaku sekarang ni sebab perubahan dunia, di mana dunia tanpa sempadan menyebabkan kita rasa dunia hak luar ni semakin sempit. Baik. Oleh kerana kedua-dua keadaan ni ada, bagi orang yang usaha dia dapat banyak, ada orang yang usaha dapat sikit. Ketentuan rezeki sama ada orang yang usaha ni boleh sikit boleh banyak, itu Allah Ta'ala tentukan. Tidak timbul soal deki, tidak timbul soal iri hati. Boleh jadi kawan kita buka kedai nego sebuah kita juga, tetapi kenapa pembeli ni lebih terbuka hati lagi kedai dia, tidak kedai kita? Kita carilah sebab. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena sehingga tidak terbuka hati orang untuk mari kedai kita. Atau boleh jadi kedai kita ni ramai orang mari, kedai orang tak mari. Siapakah yang menggerakkan hati manusia untuk masuk ke situ ke sini? Allah. Allah Ta'ala yang menentukannya. Kita kadang-kadang pergi kedai banyak, tak nak pilih mana sah. Tiba-tiba kita kena nak masuk tu. Siapa yang memberi rasa gerak hati kita nak pergi kat tu? Lalu kaki kita melangkah kat tu? Allah. Sebab Allah Ta'ala tentu dah rezeki bahawa hari ni orang tu kita pergi beli kedai dia, bahawa rezeki dia tu melalui kita pergi beli, dia pun dapat rezeki. Cuma kita kena yakin, kita kena yakin dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan dari segi hukum qada dan qadar.
Maka sebagai kesimpulan, janganlah dengki dan iri hati kepada orang kaya, kerana kekayaannya merupakan kehendak Allah bagi orang itu. Janganlah kita memandang rendah ataupun memandang lekeh terhadap orang yang miskin, kerana kemiskinannya juga merupakan kehendak Allah. Setiap yang kaya dan miskin diuji dengan harta masing-masing, maka berusahalah untuk lulus dengan cemerlang dalam ujian itu. Baik, itu bab rezeki kaya miskin. InsyaAllah ni kita nak habis sikit lagi ayat 26. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Mereka ini merujuk kepada orang-orang kafir bergembira. Adakah salah kita bergembira? Dalam dua bentuk. Kalau kegembiraan itu tidaklah sampai kepada dia panggil apa dia, farhul batar, gembira yang sampai mereka jadi menolak kebenaran ataupun sampai kepada lupa daratan, memang itu salah. Tapi kalau suka biasa, gembira, tetapi tidak sampai kepada tahap melekakan, melalaikan dan tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, maka ianya diharuskan. Baik, untuk kategori yang pertama, kegembiraan yang dilarang. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia dengan sebab mereka mendapat rezeki yang luas. Padahal kehidupan dunia itu hanyalah mata', yakni mata'un qalilun, kesenangan, harta yang sedikit. Kita melihat dalam kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabawa alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa, tetapi dia telah bertindak melampau, keterlaluan. Wa atainahu minal kunuz inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya anak kunci, mafatih, anak kunci, kunuz. Kunuz ni apa dia? Dia punya khazanah, harta kekayaan dia tu hanya mampu dibawa oleh orang-orang yang gagah dan kuat sahaja. Ada pendapat sebut nak bawa anak kunci dia sahaja perlu kepada 40 ekor unta. 40 ekor unta, bukan bawa harta, bawa anak kunci saja. Betul atau tidak pendapat tu, wallahu alam, tapi kaya sungguhlah. Dalam keadaan dia sangat gembira dengan hartanya, lalu idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya berkata kepada dia, janganlah kamu terlalu bergembira, jangan suka sangat. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang terlalu bergembira. Terlalu gembira, terlalu suka sangat dengan sebab mendapat benda dia nak, harta ke apa dan sebagainya. Maka kegembiraan begini adalah sesuatu yang dilarang. Itu satu. Yang kegembiraan yang kedua yang dilarang ialah gembira sebab syok dengan kumpulan sendiri. Hamba guna perkataan syok ni, orang bila dia duduk dengan geng-geng dia, dengan puak-puak dia, kumpulan dia, kelompok dia. Kalau buat politik kan, dengan parti dia, dia kata dia hak betul, orang lain semua salah. Jadi kalau orang lain masuk kumpulan dia, hak salah pun dia kira betul. Ini suatu benda yang salah. Maka Allah Ta'ala menegur dalam Quran, dalam ada dua ayat dalam surah Al-Mu'minun, satu dalam surah Ar-Rum. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu jadi seperti golongan musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, mereka adalah di kalangan orang-orang yang memisah-misahkan agama mereka, memecah-mecahkan agama mengikut kehendak mereka. Hak mereka nak ambil dia ambil, hak dia tak sini tahu agama tu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan mereka ni adalah berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di akhir tu farihun. Setiap puak, setiap golongan, hizib ni nak kata jemaah boleh, puak boleh, kumpulan boleh, parti pun boleh. Ada istilah politik kat parti tu parti ni. Kullu hizbin, setiap puak, setiap parti, bima ladaihim, dengan apa yang ada di sisi mereka, farihum, mereka bergembira. Hak ni suka dengan cara dia. Dia kata sebab aku ya betul. Kumpulan dia kata tak, mu salah, aku betul. Hak tu pula kata tak, dia betul, hak ni salah. Cara begini memang salah. Sebab betul atau salah bukan
diletakkan atas nama kumpulan, tetapi diletak pada dia punya hala tuju perjalanan mereka, perjuangan mereka, cara hidup mereka, adakah berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdasarkan kepada nama puak, nama kumpulan, nama jemaah, maka ianya belum tentu lagi boleh dianggap betul. Kalau kita anggap betul tanpa ikut penilaian Quran dan sunnah, tiba-tiba kita rasa happy, suka, betul dah kita sebab kita kumpulan ni, belum tentu lagi, maka kegembiraan itu tidak dibenarkan kecuali kita benar-benar berada pada kumpulan yang benar. Kalau betul-betul kumpulan yang benar, tak apa. Nak tahu benar atau tidak perlu kepada analisa semakan. Tetapi bab kegembiraan sebenarnya adalah ayat 26 surah Ar-Ra'd merujuk kepada gembira dengan sebab harta. Wa farihu bil hayati dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Orang-orang beriman tidak pernah merasa gembira dengan kehidupan dunia sebab mereka tidak tahu kesudahan hidup ni macam mana di dunia. Kita duduk atas dunia sebentar ya. Hari ni orang lain mati, esok lusa boleh jadi kita pula pergi dulu. Kenapakah manusia perlu bergembira padahal dia tahu hari-hari yang berlalu sejak itu dia semakin dekat dengan kematian. Baik, saya pribadi sebenarnya sangat tidak setuju kalau kita buat sambutan hari jadi. Tapi anak-anak kadang-kadang minta nak buat. Dia tahu tarikh lahir dia, nak buat. Bila nak buat sambutan hari jadi, nak beli kek ke apa, kita kata buat ke apa? Sambut hari jadi untuk mengingati ulang tahun kelahiran kita. Sebenarnya bila kita sambut hari jadi, bermakna kita menyambut umur kita tu kau banyak, kau sikit. Kau banyak. Tak? Bila umur kita tu semakin meningkat, kau banyak, kita ni kau dekat, kau jauh dengan lubang kubur. Semakin dekat. Jadi apa logiknya untuk kita bergembira bagi menyambut hari jadi? Tak perlu. Sebab tu ulama-ulama yang tegas, saya membaca pandangan daripada Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, seorang tokoh ulama termasuk dalam Hay'ah Kibar Ulama di Saudi. Dalam tulisan dia berhubung dengan persoalan yang berhubung dengan Al-Irsyad, panduan kepada jalan tauhid ni. Dia kata apa-apa perlu umat Islam sambut tarikhul milad, zikra tarikhul milad, mengingati tarikh kelahirannya untuk dia bergembira. Padahal semakin umur itu meningkat, bermakna dia semakin dekat dengan mati. Apa logiknya kita bergembira? Sepatutnya kita bersedih. Maka sama-samalah kita fikir, kalau rasa perlu buatlah silakan. Tak buat pun tak apa juga. Tapi kita buat sambutan ingat bulan depan hari jadi hamba, kita kata hari depan saya dia kata boleh lagi hari jadi saya. Maka kita mengatakan benda itu tidak memberi apa-apa manfaat dari sudut agama. Kalau ada manfaat, maka sudah ada nas. Nabi SAW menyatakan, buatlah sambutan mengingati hari kelahiranmu sebab kamu akan mendapat pahala. Apa tak ada, Nabi tak sebut gitu. Kita saya saja tiru orang putih buat happy birthday to you, saja kita nak buat. Kita pun buat juga. Allah sengaja bagi contoh tu sebab nak kaitkan dengan wafarihu tadi, wafarihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Allah Akbar, ni satu musibah yang berlaku. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu besar-besar buat sambutan tarikh lahir, buat sambutan hari jadi, semua benda tu tak perlu. Tapi bagi orang yang nak kepada penghayatan Islam, mungkin tak perlu mana lah, tak penting mana. Dia sebenarnya kalau nak kecek bab tu, dia pokok Syiah. Besar buahnya pokok Syiah. Sebab tu kita ni hari ni dah satu Rabiul Awal, pokok Syiah yang membesar-besarkan maulid ni banyak. Kita buat maulid Rasul ni benda baru je, tapi Syiah telah buat sebelum tu. Pokok Fatimiyin, golongan Fatimiyin, golongan Syiah yang menguasai Mesir, yang mula memperkenalkan pada Qurun keempat Maulidur Rasul, dia yang mula buat. Tapi sebelum tu dia dah buat dah untuk tokoh-tokoh Imam Syiah. Kemudian kita pun tiru daripada barat buat, untuk kita buat mengingati tarikh kelahiran kita, sambut hari jadi kita pula. Sama ada kita nak bergembira ataupun tidak, sebenarnya dalam Islam hari untuk bergembira yang diizinkan dua, Idul Fitri, Idul Adha. Itu ada dalam nas hadis yang sahih, dalam hadis sahih Bukhari. Bukan bermakna hari lain tak boleh bergembira, tetapi dia ada batasan, dia ada had dia. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat.